bihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sekasihi pengurusi majlis merangkap Setiausaha Surau Al-Fatih, Abang Sabri kita, nampak muda lagi tu saya panggil abang tu. Yang saya hormati lagi, saya kasihi barisan Imam Bilal, ahli jawatan kuasa daripada pengurusinya sampailah kepada barisan AJK-nya. Tak lupakan para jemaah muslimin dan muslimat yang sudi untuk hadir seperti mana yang disebutkan oleh Abang Sabri sebentar tadi, dalam keadaan hujan yang lebat, dalam keadaan basah kuyup sebahagiannya, tapi Masya Allah semangat untuk hadir, bukan sekadar untuk salat berjamaah, tetapi untuk sama-sama menghayati kembali erti kemerdekaan yang telah pun kita kecap, bukan sehari dua, tetapi ianya telah dikecap sehingga tidak kurang daripada 65 tahun yang dahulu. Bila kita sebut 65 tahun, tuan-tuan, bayangkan usia kita sekarang 65 tahun, dan saya yakin di kalangan tuan-tuan ada yang mungkin lebih daripada 65 tahun. Yang depan saya ni, saya tengok muka-muka ni boleh tahan juga usia ni. Ni bukan orang kata orang tua dah, dipanggil orang lama. Bukan orang tua, orang lama. Bila sebut orang lama, saya sendiri malu sebenarnya nak ceramah depan orang lama, sebab mereka lebih menghayati erti kemerdekaan daripada saya yang tak berapa tua ni. Saya pun dah mula memasuki usia 40-an, 41 tahun sekarang ni. Tetapi atas dasar meraihkan jemputan yang telah pun diberikan dengan sepenuh harapan untuk saya hadir, jemput saya bulan lepas lagi. Saya ni senang, insya-Allah. Saya kata mana-mana jemputan kena tarikh saya kosong, insya-Allah saya hadir. Yang lain-lain tu jangan tanya. Siang tadi ada juga yang hantar mesej petang tadi pukul 3 petang. Mesej saya, ustaz nak jemput sekian-sekian, tarikh waktu sekian-sekian. Saya kata okey je. Lepas tu dia pergi atas mulut, tanya, ustaz berapa nak bayar? Saya kata 1 juta. Dia kata kalau minta 1 juta, ustaz tutup tempat kami ni, ustaz. Saya kata siapa suruh tanya? Alhamdulillah, yang penting kita kata manfaat itu diterima oleh kita, dan juga tuan-tuan sekalian, bukan manfaat dunianya. Yang lebih kita harapkan ialah manfaat akhirat. Sebab apa? Kita tahu yang Nabi SAW pernah kabarkan kepada kita, salah satu yang akan menjadi manfaat selepas kematian kita, apa dia? Selain daripada kita kata yang pertamanya sedekah jariah. Tuan-tuan tengok muka saya ni banyak duit ke? Oh. Cukup-cukup makan. Haji pun tahu kan? Nak kata kita ni ada anak saleh-salehah yang bakal mendoakan kita? Belum tentu. Cuma kita berharap mudah-mudahan apa yang ada itulah jadi saleh-salehah. Maka yang tinggal depan kita ni apa dia? Satu lagi daripada 3 tu, ilmu yang memberikan manfaat. Itu je. Maka yang pertamanya saya ajak pada tuan-tuan dan juga kita semua ni, saya sendiri, untuk sama-sama ikhlaskan diri kita. Bila kita ikhlas untuk nak mencari ilmu dan menyampaikannya, disitulah akan hadir manfaat. Yang pertamanya yang kita harapkan manfaat akhirat, seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi, sesuatu yang memberikan manfaat selepas kematian kita, iaitulah ilmu yang memberikan manfaat kepada individu-individu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kita juga tak kurang keyakinan kita bahawasanya dengan ilmu inilah, seperti mana yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah berkehendak kebaikan, sebarang kebaikan untuk diri dia, maka Allah bagi kepada dia apa dia, tuan-tuan? Kefahaman tentang agama. Bila kita cerita tentang merdeka yang insya-Allah sambutannya akan bermula malam esok, rata-rata yang bila mana disebutkan kemerdekaan untuk tempoh hari ini, terutamanya daripada kalangan anak-anak muda kita,
Apa yang lebih banyak terbayang di fikiran mereka, na'udzubillahi min dzalik, iaitulah keseronokan, hiburan, dan juga kita kata benda-benda yang mendatangkan kegembiraan daripada sudut keduniaan mereka semata-mata. Sedangkan satu ketika dahulu, tuan-tuan, kalau kita melihat bagaimana kemerdekaan yang disambut dalam negara kita ini, bila kita buka tajuk berkenaan tentang laluan-laluan anak watan di tanah air ini untuk mencari erti kemerdekaan, maka setiap daripada cerita-ceritanya ianya tidak seperti mana apa yang disambut oleh sebahagian daripada oleh masyarakat kita pada hari ini, dengan sambutan yang berbeza daripada penghayatan sebenar pencarian kemerdekaan satu ketika dahulu. Saya yakin mereka yang sempat hidup sebelum daripada tahun 1957, di kalangan tuan-tuan ni ada ni, mungkin abang Tok Imam kita ni dan sebagainya. Berapa umur abang haji kita ni? Malu-malu nak sebut ni. Saya agak-agak lah kata lebih daripada 60 lah. So, bila mana lebih daripada 60 tu sempat merasai denyut nadi kemerdekaan. Mak hajah kita kat belakang pun saya rasa sempat juga. Kalau tanyakan kepada orang lama-lama dahulu, apa masalahnya kalau negara kita tak merdeka? Adakah pada ketika itu kita tak makan, kita tak minum? Jawabnya, kalau saya tanya kepada nenek saya waktu saya duduk dalam zaman-zaman kanak-kanak dahulu, saya tak sempat melihat zaman kemerdekaan tersebut. Tetapi saya tanyakan kepada nenek saya bagaimana kehidupan satu ketika dahulu sebelum daripada kemerdekaan, apa yang ada. Maka nenek saya kata paling susah hidup pada zaman Jepun. Itu je. Yang lain tu biasa-biasa saja. Nenek saya pesawah, petani. Musim Jepun datang tu lebih kurang dalam 3 tahun itulah sahaja yang dikata beras terpaksa disorok, hasil pertanian terpaksa disimpan elok-elok. Pasal apa? Nanti kalau Jepun datang, dia mesti minta hasil-hasil tu untuk dibawa balik. Maka tak ada apa yang tinggal melainkan terpaksalah tanam ubi kayu untuk nak dijadikan sebagai pelapik perut. Tetapi pada waktu lain, takat nak makan boleh makan, takat nak hidup boleh hidup. Lalu saya katakan, kenapa diminta kemerdekaan kalau semata-mata yang diingini daripada kehidupan itu ialah sekadar hidup? Maka kita buka sejarah, kita lihat bagaimana perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan daripada seawal cerita yang baru-baru ni. Heboh satu Malaysia. Tuan-tuan sempat tengok ke tidak? Sempat beli tiket? Tak sempat. Perjuangan Mak Kilau. Oh subhanallah, pakat semangat belaka. Saya tak sempat pergi pun tak sempat pergi. Tak gamak pergi. Pasal apa? Sebab sepanjang umur hidup saya tak pernah menjengah panggung wayang. Anak-anak duduk sembang balik sekolah, pak kawan kata seronok cerita Mak Kilau. Tengok isteri tengok saya, nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi. Mak kita tak pernah ajar tengok di panggung wayang. Bukan nak kata panggung wayang tu semua benda tak baik, tapi saya bayangkan satu saja. Saya katalah saya beli tiket Mak Kilau, masuk panggung wayang, keluar daripada panggung wayang, tengok-tengok anak murid depan muka kita. Saya tengok Mak Kilau, tapi tanggapan orang terhadap seorang guru agama keluar daripada panggung wayang, tuan-tuan faham. Maka sampai kesudahlah saya tak pergi tengok. Tapi saya faham bagaimana datangnya kemuncak kepada kegairahan manusia untuk menjengah kembali sejarah Mak Kilau ini. Bukan takat Mak Kilau, kalaulah setiap satu daripada tokoh-tokoh kemerdekaan itu difilmkan kembali, saya sangat-sangat bersetuju. Sekurang-kurangnya untuk mengetengahkan kembali sejarah yang mungkin di kalangan anak-anak kita hari ini tidak mengetahui mengapakah kemerdekaan itu dituntut satu ketika dahulu. Dan mengapa kemerdekaan itu dituntut dengan jalan-jalan yang sebegitu, walaupun pengakhirannya kita tahu alhamdulillah Allah berikan kemerdekaan itu dengan jalan keamanan. Tetapi apa yang telah disumbangkan daripada jasa pengorbanan mereka yang mendahului zaman itu, ia yang tidak pernah dilupakan. Nama seperti mana Datuk Bahaman, Tok Janggut,
dan juga yang lain-lain sewaktu dengannya, tetap tertera nama mereka itu seumpama ianya ditatah dengan pen emas, tinta emas dalam lembaran-lembaran yang sangat-sangat bernilai tinggi, meskipun hayat mereka itu sebahagiannya diakhiri dengan kematian. Tetapi tuan-tuan, apa yang telah pun kita terima akhirannya pada tanggal 31 Ogos 1957, yang saya pun tak lahir lagi. Abang ni pun rasa tak lahir lagi ni. Tak lagi. Tak nampak putih rambut tu, kira tak ada lah tu. Waktu itu seluruh negara mengungkapkan kalimah merdeka, merdeka, merdeka sekurang-kurangnya 3 kali. Namun sejurus daripada kemerdekaan itu kita kecapi, dan ianya dislogankan dengan kalimah merdeka. Namun kerana ketidakfahaman terhadap konsep kemerdekaan yang sebenar inilah yang akhirnya kalau tanyakan kepada ayah-ayah, ibu-ibu kita selepas daripada tahun kemerdekaan tersebut, adakah kehidupan manusia itu dilihat lebih baik daripada tata cara kelakuan hidup mereka berbanding sebelum daripadanya? Jawabnya hampir sama sahaja, tak ada apa-apa yang berubah, bahkan boleh tahan juga. Kan ada lagu, bapa pakai seluar Yankee, mak pakai seluar Dengri. Tahun 60-an, 70-an dan awal-awal 80-an. Kalau ditanyakan dari mana budaya ini datang, siapa pun mungkin pada ketika itu tak perasan bahawasanya itulah budaya yang satu ketika dahulu masyarakat sangat berkehendak untuk membebaskan diri mereka daripada penjajah yang membawakan budaya tersebut. Tetapi bila mana mereka ditinggalkan oleh penjajah dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah, dengan apa yang ditinggalkan daripada budaya itulah yang disemarakkan, sedangkan asal kehidupan masyarakat bukan sebegitu rupanya. Hari inilah baru lepas daripada Mak Kilau ni pakat duk cari balik Tengkolok, baru duk cari balik baju Melayu dan juga sampin, baru nak berbangga kembali dengan identiti anak tanah watan ini. Berbanding satu ketika dahulu, kalau mana-mana orang tak ada seluar bell bottom, maka susah dia nak masuk campur dengan orang lain. Tuan-tuan sempat ada? Abang Haji sempat ada? Memang smart. Pakai bell bottom, naik motor Vespa. Kelas. Bapak saya pun cerita dulu, bapak mengarat, mak macam tu lah juga. Pakai seluar bell bottom, bawa Vespa. Itu memang kelas lah. Zaman-zaman kita belum mengerti apa merdeka yang sebenar. Maka lantaran itulah, bila mana setiap kali ulang tahun peringatan kemerdekaan ini kita bawakan, walaupun kita lihat sambutannya itu yang kemuncaknya itu diadakan di dataran merdeka saban tahun, kebiasaannya begitu, ataupun setengah kalinya diadakan di tempat-tempat yang lain. Tapi subhanallah tuan-tuan, kalaupun tuan-tuan tak dapat nak membuka sejarah kemerdekaan yang panjang, kalaulah dapat dibukakan sejarah pengisytiharan kemerdekaan itu sendiri pun, ianya akan merubah cara fikir yang sangat-sangat berbeza sebelum daripada itu dan selepas daripada itu. Dalam satu lawatan saya ke negeri Melaka, waktu malam hari saya naiki beca roda 3. Saya, isteri dan juga anak-anak ambil 2 biji beca, pusing bandar Melaka. Antara perhentian yang kami dibawa berhenti iaitulah dataran yang mana di situlah pengisytiharan kemerdekaan dilangsungkan. Maka diceritakanlah oleh pengayuh beca tersebut beberapa sejarah berkaitan dengan pengisytiharan kemerdekaan. Dan antara yang menyentuh hati saya sampai saya balik selepas daripada itu, saya buka balik sejarah kemerdekaan, yang mana sebelum daripada itu saya kata saya cuma tahu bila mana merdeka, yang ada apa dia tuan-tuan, tembakan bunga api.
Bila sebut tentang merdeka, yang ada apa dia? Konsert dan juga hiburan. Bila sebut tentang merdeka, orang hanya tahu untuk ucap merdeka-merdeka, sedangkan subuh esok hari berapa ramai yang telajak sembahyang subuh ni. Tetapi bila kita buka kembali sejarah kemerdekaan, subhanallah tuan-tuan, antara yang menjadi pemula kepada pemilihan tarikh itu sendiri bukan orang-orang biasa, tetapi seorang tuan guru yang sangat-sangat hebat, iaitulah Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Dialah yang telah mencadangkan kepada Tuanku Abdul Rahman supaya tarikh 31 Ogos itulah yang dipilih untuk menjadi tarikh pengisytiharannya, yang membacakan akan doa untuk pengisytiharan kemerdekaan itu seorang Tuan Guru yang dikenali sebagai Tuan Guru Linggi. Dan yang hebatnya sampai kepada hari ini, setiap kali pengisytiharan kemerdekaan ulang tahunnya, ia tidak mengulang kembali bagaimana detik awal sebelum daripada ucapan merdeka itu dilaungkan. Ianya didahului dengan laungan azan yang dilaungkan oleh seorang yang sangat-sangat terkenal. Kita sempat hidup dengannya untuk tempoh waktu yang panjang kerana Allah usiakan di usia yang panjang, Tan Sri Az-Zahari, Hasan Az-Zahari. Subhanallah. Tanya anak-anak kita, tahu tak tentang sejarah ini? Tak. Dia tahu bunga api, yang dia tahu konsert, yang dia tahu hiburan. Tetapi kalau kita hayatilah, kenapa kemerdekaan itu disusun sampai sebegitu sekali? Tarikhnya itu dipilih oleh Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Pasal apa? Sebab Tuan Guru Haji Abdullah Fahim ni merupakan pakar falak. Dan ilmu falak dalam Islam ianya sangat-sangat penting. Ia bukan ilmu seperti mana yang kita faham, ilmu meneka-neka zodiak. Zodiak ni kita panggil macam segi terus, Libra, itu bukan ramalan, bukan tak. Tetapi falak dia ada kaitan dengan pergerakan matahari dan juga bulan bagi menentukan waktu cuaca elok ataupun cuaca buruk. Walaupun kita tahu hujan itu turun dengan izin daripada Allah, tapi adalah waktu-waktu musim-musim yang kita boleh jangkakan tidaklah turunnya hujan yang lebat, dan waktu hujan turunnya hujan lebat maka dipilih hari yang insya-Allah ianya cemerlang, gemilang mentarinya supaya tidak berlaku kesukaran dalam pengisytiharan tersebut. Dibacakan doa padanya, mengharapkan keberkatan daripada titik 1957 31 Ogos itu, perubahan negara daripada satu keadaan yang satu ketika dahulu walaupun kita boleh makan, boleh minum di bawah pemerintahan sebuah kerajaan British, tetapi kita harapkan daripada perubahan tampuk kepimpinan daripada orang-orang British ini kembali kepada tangan anak-anak watan. Ia bukan takat merubah kepimpinan yang namanya kepimpinan British kepada kepimpinan orang-orang Islam Melayu pada ketika itu, tetapi ia dapat memberikan keluasan yang dapat dipegang oleh orang Melayu untuk beramal dengan cara hidup yang lebih baik berbanding sebelum daripadanya. Inilah perkara yang satu ketika dahulu bukan takat berlaku kepada kita, tuan-tuan. Tetapi sejarah ini kita ibaratkan seperti mana roda yang berputar. Setiap zaman episod ini akan berulang walaupun watak keadaan mungkin berbeza. Kalau kita lihat kembali kepada zaman Nabi SAW, kalaulah Nabi hanya menginginkan kehidupan untuk makan dan juga minum seperti mana yang kita ceritakan zaman kita hidup di bawah orang British dahulu, kalaulah Nabi sekarang kita kata nak hidup untuk bersuka-suka tanpa sebarang masalah, maka pasti Nabi tidak akan memilih untuk melakukan penghijrahan seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah menuju ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Bahkan kita sebutkan kecintaan terhadap tanah air ini adalah merupakan satu fitrah yang Allah berikan kepada mana-mana manusia. Walaupun saya tengok rata-rata sini ni boleh tahan juga, muka-muka tak nampak gaya orang beranang ni. Orang luar Melaka ni, Abang Haji ni orang luar ke? Hijrah Melaka. Kalau saya boleh tahu Abang Haji orang mana, Abang Haji? Orang Perak. Oh, orang Kuala ke orang belah mana? Bagan Serai, Banjar. Oh, kulaan lah kita ni. Hingkat bersurah insya-Allah. Saya pun Banjar.
Mak ayah saya Banjar, tapi saya nak kelahiran Selangor. Singkat dia bersurah. Ada orang Banjar sini boleh bersurah dengan saya, insyaAllah. Nabi SAW kalau nak sebutkan sayangnya Mekah ni, tak usah cakap lah. Tak usah cakap. Tuan-tuan buka juzuk kedua ayat 144 surah Al-Baqarah. Nabi dah tiba di Madinah, kalau ikut senang hidup dah. Tak ada lagi nak kena ejek, tak ada lagi nak kena seksa, tak ada lagi nak kena buat benda-benda buruk pada Nabi. Nabi dah selamat sampai di Madinah. Macam tuan-tuan dah selamat sampai Beranang. Tapi tuan-tuan, fitrah yang Allah campakkan dalam diri Nabi SAW dan seluruh umat manusia, iaitulah cinta ke tanah kelahiran. Itu sebab dalam ungkapan Melayu kita sebut, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri lebih baik di negeri sendiri. Dalam ayat 144 surah Al-Baqarah, Allah kata, qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah kata, kami sedang melihat akan wajahmu terdongak ke langit. Kenapa Nabi mendongakkan wajahnya ke langit? Tuan-tuan tahu cerita. Bila Nabi SAW sampai di bumi Madinah, waktu tu orang-orang Yahudi yang telah pun mendapat khabar awal daripada Nabi-Nabi mereka sebelum daripadanya, bahawasanya akan tiba Nabi akhir zaman di tempat sekian-sekian. Bila dia orang tengok tempat-tempat yang ada di serata dunia, mereka dapati tanah Madinah inilah tanah yang akan menyaksikan kehadiran seorang Nabi. Maka pakat-pakat orang Yahudi berkumpul ramai-ramai di bumi Madinah sebelum Nabi tiba di Madinah lagi. Maka bila Nabi sampai, Nabi seru semua yang ada pada ketika itu untuk bersama-sama dengan agama Islam yang mulia. Apa berlaku? Orang Yahudi bila mana menerima seruan seorang Nabi yang asal-asalnya mereka nak sambut, tapi tengok-tengok Nabi ni bukan daripada darah mereka. Ini daripada darah yang bukan darah kami. Ini darah Arab. Darah Arab ni apalah sangat, darah kami lebih mulia. Kami ni keturunan Nabi Allah Yaqub, ataupun dalam nama lainnya disebutkan sebagai Bani Israel. Bani Israel tu benda apa tuan-tuan? Bani tu anak, Israel tu nama lain bagi Nabi Allah Yaqub. Nama lain bagi Nabi Allah Yaqub ialah Israel. Itu sebab kalau tuan-tuan sebut negara Israel, bangga dia. Tapi kalau sebut Yahudi, dia tak suka. Dia suka lagi nama Zionis. Yahudi ni apa dia? Yahudi ni golongan yang terlaknat semenjak daripada zaman dulu lagi. Zaman dulu lagi mereka itu terlaknat. So kalau sebut Yahudi, walaupun agama dia Yahudi, tapi kalau sebut engkau ni Yahudi, dia tak suka. Sebutlah nama lain. Jews ke tahan lagi lah. Zionis ke okey lagi. Tapi Yahudi no. Tak best. Pasal apa? Sebab Yahudi ni dikenali sebagai bangsa terlaknat. Ni. Mereka katakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kamu bawa agama yang kamu katakan agama berbeza daripada agama kami. Tapi kenapa bila mana kamu beribadah, kiblat kamu menghadap kiblat kami? Sebab kiblat pertama umat Islam mana tuan-tuan? Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ni kawasan yang bertentangan dengan kawasan Masjidil Haram. Masjidil Haram kita kata belah selatan, belah utaranya ialah Masjid Aqsa. So dia katakan kepada Muhammad, macam mana kamu nak claim kata agama kamu berbeza daripada agama kami, sedangkan kamu berbeza, kamu tetap sama dalam kamu beribadat kepada kiblat kami. Kita tahu dalam urusan ibadah ni tuan-tuan, kita boleh senang-senang nak buat, ubah ikut suka kita. Kalau orang tanyalah, tuan-tuan, kenapa tuan-tuan menghadap arah sini? Tak boleh ke menghadap situ? Senang sikit, nampak pintu apa orang masuk, senang sikit. Tak boleh. Kita kata sebab Tuhan yang suruh kita menghadap ke arah Makkahul Mukarramah. Ada setengah masjid surau, dia tak sungguh-sungguh nak ukur kiblat awal-awal masa dia buat. Bila dah siap, tiba-tiba tengok-tengok dia punya masjid sengit sikit. Maka dia kena buat kiblat dia tu arah sengit sikit. Allah tak boleh ke kekal
bukanlah jauh benda sangat pun. Tak boleh, sebab kita kata kiblat kita ialah tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Awal-awalnya kiblat Nabi Allah tentukan Masjid Aqsa. Maka apa Nabi buat? Nabi hanya mendongak ke langit. Pada waktu itu hati Nabi berbisik bahawasanya Nabi berharap agar kiblat itu sebenarnya Nabi suka ianya dihadapkan ke arah Baitullahil Haram. Hatta semasa Nabi SAW beribadah di bumi Mekah sebelum hijrah pun, tuan-tuan tahu, katalah kiblat arah Masjid Aqsa sebelah sana, Nabi takkan sembahyang membelakangi Kaabah menghadap ke arah Masjid Aqsa. Kan Kaabah tu 4 segi kan. Nabi bagaimana Nabi buat? Nabi menghadap ke arah Masjid Aqsa, tapi daripada dinding yang menghadap ke arah Masjid Aqsa. Maksudnya Nabi sembahyang belakang Kaabah tapi menghadap ke arah Masjid Aqsa. Itu cara Nabi SAW beribadah. Satu ketika mana Allah menetapkan bahawasanya Masjid Aqsa itu adalah merupakan kiblat yang pertama bagi umat Islam. Dalam hati Nabi, Nabi sayang dengan Mekah, Nabi suka dengan Mekah, Nabi suka kalau kiblat itu dialihkan ke arah Masjidil Haram, tapi Nabi tak ada kuasa untuk melakukan benda tersebut sebab hal syariat ini hal Allah. Maka bila Nabi SAW mendongakkan wajah baginda ke langit walaupun tanpa bicara, Allah Subhanahu wa taala kata, kami ubahkan falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami ubahkan kiblat itu ke tempat yang tardaha, tempat yang kau suka. Maksudnya Nabi dah sampai Madinah, sepatutnya Nabi sukalah dengan Madinah, biarlah kiblat alih arah Madinah pun tak apa. Tak, Nabi tetap berharap ianya dialihkan ke arah Masjidil Haram. Antara hikmahnya kerana di situlah tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan takat satu bukti. Satu ketika bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, kalau tuan-tuan cerita tentang nuzulul Quran. Masuk isyak dah ke? Masuk isyak. Subhanallahil azim. Tuan-tuan azan dulu ke nak teruskan? Masa tu terlalu singkat hari ini, subhanallah. Saya sebut pada jemaah-jemaah tempat saya mengajar tempat lain, saya kata untuk tempoh lewat waktu ni, saya boleh rasakan bagaimana kita kata perjalanan masa itu terlalu pantas. Dulu kalau saya buka kitab, saya mengajar di Masjid Surau ni, sampai puas saya syarah barulah azan isyak. Tapi sekarang ni saya kira kita masih lagi baru awal-awal ceramah, tiba-tiba dah azan dah. Subhanallahilazim. Tak apa tuan-tuan, kita tengok berapa masa. Tuan-tuan nak azan dulu ke ataupun nak teruskan ni? Teruskan. Bila mana wahyu pertama turun tuan-tuan, Nabi turun daripada Gua Hira dalam keadaan menggeletar. Semua tahu cerita tu. Esok hari Khadijah bawa jumpa dengan sepupu dia yang bernama Waraqah ibn Naufal. Bila sepupu dia ni tanya pada Nabi Muhammad SAW apa yang berlaku sampai jadi menggeletar sebagainya, Nabi pun cerita. Kata Waraqah ibn Naufal yang pada waktu tu dia dah berusia tua dah, dia dah tua dah masa tersebut. Dia kata, kalau dengar cerita daripada kamu ni, nampak gayanya apa yang berlaku kepada kamu ialah sama seperti mana yang pernah datang kepada Nabi Musa AS, iaitulah malaikat. Dia tak nampak, dia tak tahu, tapi cerita Nabi Muhammad tentang siapa yang datang jumpa dengan dia di Gua Hira sama seperti mana apa yang berlaku kepada Nabi Musa. Maka kata Waraqah bin Naufal, kalau betullah kamu ini Nabi yang dikhabarkan dalam kitab lama yang datang diutuskan untuk umat akhir zaman, maka kamu pasti akan berhadapan dengan beberapa ujian yang sama seperti mana yang ditempuh oleh Nabi-Nabi yang sebelum daripada kamu. Disebutkan antaranya kamu akan dipenjarakan. Nabi senyap. Kamu akan dibunuh. Nabi senyap je. Bila disebutkan kamu juga akan dikeluarkan daripada kampung halaman kamu, terus Nabi jawab pada Waraqah, amukhrijiyahum, adakah aku akan dikeluarkan daripada tanah air aku? Mati tak ada masalah, kena bunuh, kena penjara tak ada masalah.
tapi kena keluar daripada tanah air. Tiba-tiba Nabi menjawab, adakah aku akan dikeluarkan daripada kampung halaman aku? Ulama pada soalan Nabi yang ringkas ini kata mereka, beginilah fitrah yang telah Allah berikan pada setiap manusia, hatta pada Nabi pun mencintai tempat kelahirannya. Sesiapa yang dipaksa keluar daripada tanah kelahirannya, pasti ianya akan memberikan kesan kepada jiwa mereka. Orang yang datang daripada Perak ni mesti rindu nak balik Perak ni, rindu nak makan wadi dekat kampung tu. Tahu wadi? Tahu. Rindu nak makan pulut, makan dengan ikan wadi itu. Ini makanan orang Banjar yang popular, tuan-tuan. Orang Banjar kalau kata arwah kenduri itu, wadi dengan pulut tu wajib. Dia rindu nak makan wadi kiping ni. Tahu, nyum ni. Itu fitrah yang Allah bagi. Itu fitrah yang Allah bagi. Tetapi Nabi SAW dalam kecintaan baginda terhadap tanah air tersebut, Nabi mencari erti kemerdekaan yang sebenar walaupun terpaksa berkorban sesuatu di sana. Korbankan perasaan baginda, cinta baginda terhadap bumi Mekah, pergi kepada kemerdekaan yang sebenar walaupun ianya mungkin tidak dapat pada buminya sendiri, tetapi baginda terpaksa mencari erti merdeka pada bumi yang lain. Apakah erti merdeka yang sebenar? Inilah yang akhirnya dijelaskan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Rib'i bin Amir dalam peristiwa yang terkenal. Satu hari ketika mana Nabi SAW mengutuskan sahabatnya untuk pergi menghantar pesan kepada seorang panglima perang tentera Parsi yang bernama Rustum. Rustum bila mana dia tahu Nabi hantar utusan untuk jumpa dia, waktu tu kita tahu Parsi dan juga Rom ibarat kita kata seperti mana Amerika dan juga Rusia pada hari ini, dua kuasa besar. Nabi SAW baru sahaja membina namanya dengan kemenangan-kemenangan perang-perang menentang seteru-seteru baginda dalam peperangan-peperangan yang awal, iaitulah peperangan Badar yang Nabi menang, peperangan Uhud yang seri, kemudian peperangan Khandaq yang akhirnya melonjakkan nama Nabi dan juga para sahabat sebagai salah satu kuasa yang mencabar bagi semenanjung tanah Arab yang pada waktu itu sebahagian daripada kawasannya berada di bawah pemerintahan dua kuasa besar yang lain. Tapi Nabi dalam memuluskan peluasan kekuasaan baginda hantar surat-surat keamanan kepada pembesar-pembesar yang lain, antaranya menemui panglima-panglima perang tentera-tentera dua kuasa besar ini di perbatasan-perbatasan mereka agar mereka beransur jauh, menyerah kalah ataupun bersedia untuk berperang. Nabi hantar seorang sahabat, namanya siapa dia? Nama dia Rib'i bin Amir. Siapa dia Rib'i bin Amir ni? Rib'i bin Amir kalau kita buka sejarahnya, dia orang kampung. Dia bukan orang bandar. Orang bandar macam Abu Bakar, orang bandar macam Umar, Uthman, orang-orang yang kita kata biasa hidup dengan kehidupan bandar. Tetapi Nabi hantar seorang lelaki yang namanya Rib'i bin Amir, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Rib'i bin Amir ni orang Badawi, hidup dengan cara kampung. Tapi Nabi yakin dia boleh berbicara dengan Rustum, hasil daripada jelasnya dia terhadap maksud kemerdekaan yang sebenar bagaimana. Rib'i bin Amir bila mana dia pergi, dia hanya menaiki kenderaan yang seadanya. Kudanya bukanlah kuda perang yang hebat, tapi kuda-kuda yang biasa sahaja. Pakaiannya juga, walaupun dia merupakan utusan daripada sebuah kerajaan, dia hanya memakai pakaian-pakaian seperti mana pakaian kekampungan. Di tangannya hanya terselit kita kata tombak yang satu, membawakan pesan daripada Nabi SAW agar diberikan keamanan untuk laluan Nabi SAW memperluaskan Islam untuk masyarakatnya, untuk umatnya. Maka jumpalah Rib'i bin Amir di sebuah tempat yang sememangnya telah pun disetkan oleh Rustum. Bila mana dengar Nabi nak hantar utusan, dia kata ini sebuah kerajaan yang baru, kerajaan yang kita kata tak ada apa-apa berbanding dengan Rom dan juga Parsi yang setelah sekian lama bertapak. Maka disebutkan kepada tentera-tentera bawahan dia, siapkan kemah kita ni semewah-mewahnya, supaya bila datang orang miskin kampung ini, dia tahu untuk menghormati orang yang terhormat seperti mana kita.
Maka tentera dia pun siapkan kemah panglima perang ini dengan keadaan yang terhebat. Daripada permaidaninya, perhiasannya, semuanya dilengkapkan hebat untuk menerima seorang wakil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya bukan untuk nak memuliakan, tetapi untuk nak merendah-rendahkan. Tapi Rabi' bin Amir ni orangnya cerdik. Bila dia tahu, dia tengok daripada jauh, nampak gaya hak ni bukan nak sambut bagi hormat aku ni, tapi dia nak sombong, dia nak act dengan aku ni. Maka bila sampai kepada tempat Rustum sedang berkemah, ditahan oleh pengawal-pengawal Rustum, maka pada ketika itulah diminta daripada dia turun daripada kuda dia kalau nak bertemu dengan Rustum. Maka kata Rabi' bin Amir, aku ni utusan daripada sebuah kerajaan, ikut suka akulah aku nak buat apa, jangan tahan aku. Aku akan berhenti bila mana aku nak berhenti, aku akan jalan bila aku nak jalan. Siapa tahan aku, siap. Maka pengawal ni tengok boleh tahan gedebe orang ni, dia lepas jalan. Sebab dalam sistem diplomatik dulu, mana-mana diplomat sampai ke hari inilah tidak boleh dikacau ganggu, diberikan hak yang seadanya. Dia naik kuda dia, orang lain parking luar kemah, dia selamba masuk ke kuda dia dalam kemah. Nak kata aku tak peduli penuh rumah korang hebat macam mana pun, aku nak parking aku suka aku. Masuk kuda-kuda dalam kemah, kaki kuda tu selamba pijak permaidani mahal-mahal. Nak ambil korang. Lompat turun daripada kuda dia, lembing dekat tangan dia. Orang kalau bawa lembing, mata lembing ke atas, dia punya hulu dia ke bawah. Kawan ni sengaja mata lembing ke bawah, hulu dia naik atas. Apa dia buat? Noh, setiap kali dia berjalan, dia ronyeh pemadani kawan tu sampai koyak habis belaka. Nak sombong sangat dengan aku tak heran pun. Maka Rustum bila tengok Rabi' bin Amir dengan keadaan yang begitu, tuan-tuan, dia menyebut, hei orang kampung, apa yang sebenarnya kamu nak? Datang dengan keadaan begini, kemudian buat seolah-olah tak tergiur, tak heran dengan kemewahan ni. Kita bukan takat kita kata takjub, pergi IKEA pun cukuplah. Wah, IKEA belum lagi pergi istana. Masya Allah. Rabi' bin Amir. Maka jawab Rabi' bin Amir dengan jawapan yang sampai hari ini, siapa-siapa membicarakan tentang kemerdekaan daripada perspektif seorang Muslim, maka inilah maksud yang sebenar yang satu ketika dahulu pejuang-pejuang kemerdekaan membawa seruan yang sama untuk mendapatkan kemerdekaan daripada tangan British satu ketika dahulu. Apa kata Rabi' bin Amir? Laqad ibta'athana Allah linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyani ila adlil islam wa min diqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah yang mengutuskan akan kami, bukan tujuan untuk kami ni nak cari kesenangan dunia, untuk kami ni nak hidup bersuka-sukaria, tetapi kami ni diutuskan oleh Allah untuk tujuan yang sangat besar, iaitulah mengeluarkan manusia daripada perhambaan kepada manusia, kepada memperhambakan diri kepada Tuhan bagi sekalian manusia. Kalau aku nak senang, lebih baik aku sembah korang, taat pada korang, ikut cakap korang, mesti kekayaan Parsi itu akan tumpah kepada tanah Arab satu ketika dahulu. Tapi bukan itu caranya Allah utus kami. Allah utus kami ada mesej yang perlu kami bawa. Apa dia? Kami kena keluarkan manusia seluruhnya, termasuklah diri kami, daripada memperhambakan diri kepada manusia, kepada memperhambakan diri kepada Allah, biar siapa pun dia. Maka siapa yang memahami makna yang pertama inilah, dia akan hidup dengan hidup yang mulia, walaupun dia merupakan hanyalah seorang hamba. Tuan-tuan cuba lihat, bila mana kita dengar cerita Bilal, kita kata wah. Tapi apa yang ada pada Bilal sampai dia sanggup untuk menanggung batu yang berat di tengah padang pasir yang panas, sedangkan mulutnya hanya memilih untuk mengungkapkan satu kalimah, ahadun ahad. Hari ini kita ni dalam keadaan tak terimpit dada pun lagi, dalam keadaan tak dibaringkan di atas pasir yang panas pun lagi. Tapi tak kala mana diberi pilihan
antara jalan taat dengan jalan maksiat. Ada yang sanggup untuk menukar jalan taat dengan maksiat asalkan dia boleh sedap di dunia itu. Sedangkan orang-orang yang dahulu walaupun dia seorang hamba, dia memilih jalan yang susah untuk dia mendapat senang di akhirat. Bayangkan tak kala mana Yasir dan juga Sumayyah, dua insan yang jadi pemula kepada mati syahid di kalangan umat Islam, saat diri mereka terikat, cuma diminta untuk mengucapkan satu kalimah kufur, dan engkau akan merdeka seandainya engkau mengucapkan kalimah itu, kata Umayyah ibni Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni pada tuan kepada Ammar dan juga tuan kepada Yasir dan juga Sumayyah, ibu bapa kepada Ammar ibn Yasir. Kamu cakap kalimah kufur, kamu bebas, kamu akan jadi merdeka. Tetapi adakah itu pilihan bagi Sumayyah dan juga Yasir? Never. Kami tetap akan merdeka, sebab merdeka bagi umat Islam hanyalah dua, iaitu bila mana kita dapat membebaskan diri kita daripada penyembahan selain daripada Allah kepada menyembah hanya senya Allah. Ini kemerdekaan yang pertama bagi kami. Dan yang kedua, kami tetap akan merdeka walaupun kami terpenjara, kerana kami akan dimerdekakan oleh Allah dengan namanya kematian. Dan betul seperti mana yang disebutkan, habis Sumayyah akhirnya hilang nyawanya disulut, suaminya Yasir akhirnya dibunuh. Ini kemerdekaan yang difahami daripada ungkapan pertama Rib'i bin Amir. Wa min jawril adyani ila adlil Islam. Kami ni nak keluarkan manusia daripada kesempitan hidup, daripada kezaliman-kezaliman yang dibawakan daripada fahaman-fahaman ajaran-ajaran yang lain, untuk kembali merasai kehidupan keadilan yang telah didatangkan oleh Islam itu sendiri. Sedangkan hari ini bila mana anak-anak yang sambut merdeka, kalau kita tanyakan pada dia, nak pilih cara hidup Islam ke nak pilih cara hidup yang lain daripadanya, dia kata kalau cara hidup Islam tu saya tidak boleh berjoget dengan Blackpink dan juga BTS-nya, saya tidak boleh menyertai konsert Alice Billies-nya, maka saya pilih yang lain daripada Islam. Sedangkan apa yang mereka lihat keluasan itulah sebenarnya kesempitan, dan apa yang kesempitan itulah sebenarnya keluasan yang diberikan oleh Allah. Mereka hanya melihat satu sudut yang namanya keseronokan hawa nafsu, itulah sebenarnya yang sempit. Sedangkan apa yang diberikan oleh Islam itu adalah keluasan bagi kehidupan yang bukan takat dunia, tetapi keluasan dunia dan juga akhirat. Lantaran itulah bila mana Allah Subhanahu wa taala membahasakan sesuatu kepada Nabi, satu bahasa yang saya kira kalau ia difahami oleh anak muda, dia takkan memilih untuk mengikuti konsert Alice Billies, dia takkan pilih untuk ikuti keseronokan dunia, tapi dia akan pilih untuk hadir ke dalam rumah Allah, walaupun rumah Allah Ta'ala ni tidaklah sebesar mana. Allah sebut apa dia? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah kata bersegeralah kalian kepada keampunan daripada Allah. Dah masuk konsert Alice Billies nak dapat keampunan Tuhan macam mana? Kalau dah bersama dengan Blackpink dan juga BTS nak dapat keampunan Tuhan macam mana? Itu menempah murka Tuhan, nampak gayanya. Dan Tuhan sebutkan bersegeralah kalian untuk mendapatkan syurga yang mana ianya lebih luas daripada segala-galanya, lebih luas langit, lebih luas daripada luas langit dan juga bumi. Inilah yang kita katakan keluasan kemerdekaan yang sebenar bagi jiwa-jiwa manusia yang faham bagaimana yang diungkapkan oleh Rib'i bin Amir. Kami tak hairan dengan kemah kamu yang nampak besar, yang nampak hebat, yang nampak luas, sebab kami di hadapan mata kami yang terpampangnya adalah syurga Allah yang lebih luas daripada kemah kamu yang dikatakan luas ini. Wa min jawril adyani ila adil Islam wa min diqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Kami ni nak bawa manusia semua untuk capai merdeka yang sebenar
Iaitulah daripada merasakan kesempitan dunia ini dengan apa yang kita hidup, dengan semata-mata berharap diri kita dengan dunia tersebut kepada apa yang Allah bagikan daripada cara hidup yang akan memberikan keluasan hidup dunia dan juga kehidupan akhirat. Tuan-tuan, bagi mereka yang berusia 65 tahun dan ke atas, cuba tuan-tuan bayangkan kehidupan kita satu ketika dahulu berbanding dengan kehidupan hari ini. Mana yang lebih luas, mana yang lebih sempit. Walaupun hari ini orang kata kehidupannya dipenuhi dengan kemudahan, dipenuhi dengan teknologi, tetapi bagaimana yang dikatakan keluasan hidup satu ketika dahulu, waktu kita tak ada lampu, cuma berbekalkan pelita ayam dan juga lampu gasolin, sampai lubang hidung kita pun macam serombong kapal dah jadinya. Semua mesti ingat kan? Ambil Quran, buka depan pelita ayam, habis tu cuba tengok lubang hidung masing-masing. Punya cantik, macam serombong kapal dah. Tapi masa tu walaupun cuma berbekalkan pelita ayam, paling kurang satu malam dapat semuka dua muka, paling kurang satu malam, siangnya belum lagi. Hari ini dalam lampu kita 24 jam, berapa muka surat kita dapat? Jujur, waktu kita dulu cuma bertemankan lampu gasolin, kita boleh bangun seawal jam 5 pagi, sembahyang malam kita, sembahyang sunat kita sebelum masuk waktu subuh, 5 waktu tu alhamdulillah tak miss. Hari ini dengan segala kemudahan yang ada, nak mari 2 waktu yang kata maghrib dan isyak tu kadang-kadang pun miss. Allahu akbar. Apa alasannya? Sempitlah masa sekarang, tak cukup masa. Nak buat benda baik, sempit semua. Pasal apa? Hak ni panggil pula. Nak baca berita dekat handphone pula, tak sempat lagi nak baca Quran, tak sempat lagi nak baca wirid. Yang dikatakan oleh Rib'i bin Amir, kami nak bawa manusia itu hidup kepada kesempitan dunia yang kita rasakan bahawasanya dunia itulah dengan kemudahan yang ada memberikan kita kehidupan yang luas. Tetapi sebenarnya dengan dunia yang kalau kita sogokkan segala-galanya untuk kita, ia tidak akan lebih meluaskan hidup kita berbanding ia akan lebih menyempitkan kita. Itu sebab Nabi dan juga para sahabat, bukan mereka tak boleh kaya. Nabi sampai ditawarkan oleh Allah, nak tak ditukarkan sekalian bukit-bukit di Mekah menjadi apa? Emas. Tuan-tuan, kalau kata bukit-bukit kat Beranang dengan sebenarnya ni tukar jadi emas, tuan-tuan nak? Tuan-tuan nak ke tidak? Tak nak, bagi saya. Ustaz pun nak. Ustaz pun nak. Tapi ceritanya kita kata takkan nak burau boleh. Tapi kita tahu itulah perkara yang kita katakan. Satu ketika Nabi SAW menyatakan, wallahi la akhsha alaikumul faqr, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Nabi satu ketika Nabi sebutkan kepada para sahabat, demi Tuhan, demi Allah, aku tak takutkan kepada kalian kefakiran. Bukan Nabi suruh kita jadi orang miskin, tidak. Tapi Nabi tak bimbang ada kata datang ujian itu kepada kita, walaupun kita sama-sama kita ni bila sebutkan tentang kefakiran, itulah yang kita takutkan. Nabi kata aku tak takutkan kefakiran, tetapi yang lebih Nabi takutkan untuk umatnya ini, Allah melapangkan kepada kalian akan dunia ini seperti mana yang telah dilapangkan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu, maka dikala itulah ianya akan membinasakan kamu seperti mana ia membinasakan orang-orang sebelum daripada kamu. Ya, kita orang Islam sentiasa diminta untuk mencapai kegemilangan, kecemerlangan dalam hidup. Bahkan para sahabat itu sendiri adalah daripada kalangan orang-orang yang kaya raya dan juga orang-orang yang hebat, yang bersedia untuk menyumbang untuk agamanya. Tetapi bukan mereka itu menjadi kaya untuk diri mereka, tetapi mereka menjadi kaya untuk agama mereka. Itu bezanya mereka dengan kita. Kita hari ini cari kekayaan pasal apa? Untuk kita. Kita cari kegemilangan, kecemerlangan untuk siapa? Untuk diri kita. Tetapi dengan kesenangan yang kita miliki itulah menjadikan jalan hidup beragama kita semakin sempit, sampaikan banyak masa kita yang sebelum kita senang itu kita kata, nanti kalau saya senang, saya nak banyak-banyak buat amal soleh, kan? Waktu saya dah kaya nanti, saya tak perlu cari banyak-banyak duit, saya nak sembahyang banyak-banyak.
Saya nak puasa banyak-banyak, saya nak zikir banyak-banyak. Tapi bila mana Allah bagi kita senang, apa jawabnya? Waktu itulah na'udzubillahi min dzalik, kita akan lupa Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diungkapkan oleh Rib'i bin Amir di hadapan Rustum, yang membuatkan akhirnya Rustum tercengang melihat bagaimana seorang lelaki kampungan tetapi pikirannya itu lebih luas daripada apa yang ada di hadapan beliau pada ketika tersebut. Ini orang yang berjiwa merdeka sebenarnya. Lantaran itulah bila disebutkan tentang sambutan kemerdekaan kita yang ke-65, inilah sebenarnya masa untuk kita bermuhasabah. Umur 65 ini sepatutnya telah membentuk kematangan pada diri kita. Kalaupun tak sampai 65, 40 tahun macam umur saya, 41 tahun umur saya ni contohnya, itu pun dah cukup untuk mematangkan kita dengan makna kemerdekaan. Tak adalah kita kata masih lagi menunggu-nunggu, bilalah bunga api nak tembak lah. Tunggu pukul 12. Tunggu, tidur ke apa? Tidur ke 1. Esok subuh ke apa? Pukul 7. Pasal apa? Tidur lambat. Itu yang kita tunggu. Itu yang kita nak. Itu bukan jiwa merdeka. Kita terikat dengan sesuatu. Orang jiwa merdeka ni dia tak peduli. Yang peduli apa dia? Asalkan Tuhan redha dengan aku, apa yang aku buat, itulah merdeka sebenar. Selagi mana kita bergantung dengan manusia, kita bergantung dengan makhluk, kita jadi hamba orang, kita jadi hamba makhluk. Tapi siapa-siapa yang berjaya memerdekakan dirinya daripada makhluk dan hanya menyembah Tuhan yang esa, berharap kepada dia, maka dialah orang merdeka yang sebenarnya. Manusia ini, kalau dia tidak bertuhankan Allah, pasti dia akan bertuhankan yang lain daripada Allah. Katalah dia kata, saya ni tak nak bertuhan, senang hidup. Tapi siapa-siapa yang tidak bertuhankan Allah, dia akan bertuhankan harta, dia akan bertuhankan dunia, dia akan bertuhankan yang lain-lain daripada Allah. Tetapi siapa yang bertuhankan Allah dengan sebenar-benarnya, maka pada waktu itulah dia rela untuk melepaskan yang lain-lain daripada Allah, daripada diperhambakan sebelum daripadanya. Itu sebab kalau kita lihat orang-orang yang sebelum daripada Islam, tak kala mana mereka memilih Islam sebagai jalan hidup, mereka akan berasa gembira sungguh-sungguh. Pasal apa? Sebab mereka tidak lagi terikat dengan apa-apa yang sebenarnya jauh daripada kehidupan norma manusia yang sebenar. Mereka itu jadi hamba kepada hamba yang lain, sedangkan taraf mereka itu sama. Sedangkan orang yang berada dalam keadaan berhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang diangkat kedudukannya yang namanya sebagai orang bertakwa. Orang bertakwa ni Allah angkat kedudukan pasal apa? Sebab mereka itu tidak lagi menjadi hamba kepada makhluk, tapi dia menjadi hamba kepada Allah. Siapa yang jadi hamba kepada Allah, dia akan tinggi tingkatan dia berbanding dengan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka inilah sebenarnya yang kita katakan kemerdekaan yang sebenar daripada sisi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita hidup dengan ketakutan bila mana kita terikat dengan makhluk. Takut dengan duit. Sedangkan sebelum daripada ni kita bukan ada duit sangat pun. Tapi bila mana Tuhan bagi kita lebih sikit duit, dengan lebih itulah yang kita takutnya. Kita ingat bila kita mendapat banyak duit, kita lebih tak bimbang. Tapi bila Tuhan bagi kita lebih duit, sebenarnya kita lagi bimbang. Kalau duit banyak kat rumah, tuan lebih senang hati tak? Senang hati lah ustaz, duit banyak kat rumah. Siapa kata? Curi masuk, orang pecah rumah. Kalau tak pun hak dalam rumah tu sendiri ambil, macam mana? Risau kita. Tapi kalau orang tak ada duit, orang tanya macam mana? Ada duit? Tak ada. Tak apa, aku belanja. Kan senang hati. Gurau je tuan-tuan. Dua-dua itu tak ada masalah. Ada duit pun bagus, tak ada duit pun bagus. Tapi jangan sampai jadi hamba duit. Itu yang jadi masalah. Orang jadi hamba duit ni, na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik, dia tidak akan merasa puas melainkan sampai tanah itu masuk dalam kerongkong. Itu sebab Nabi sebut, Nabi kata, kalaulah seorang itu diberikan sebuah gunung, sebuah lembah emas, cukup tak? Dia akan minta lembah kedua. Pasal apa? Sebab dia dah jadi hamba kepada benda yang lain daripada Allah. Maka inilah yang kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah setiap kali kita dapat menyambut kemerdekaan tahun demi tahun,
Datangkanlah kefahaman kemerdekaan yang sebenar dalam jiwa kita, agar kita satu masa nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang merdeka. Apakah jiwa yang merdeka? Jiwa yang tidak lagi berharap kepada yang lain daripada Allah. Sebab kita tahu Allah telah menyatakan kepada kita, ada dua benda yang manusia sangat-sangat tergantung dengannya kalau dia nak tergantung di dunia. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertama namanya harta benda, yang kedua zuriat keturunannya. Maka ketika mana kita akan kembali kepada Allah, dalam ayat 88-89 surah Asy-Syu'ara, Tuhan menyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan tiba satu hari kita tidak akan lagi menjadi hamba kepada sekalian yang lain. Kita hanya akan menjadi hamba kepada Allah. Di mana hari tersebut, kata Allah, harta yang selama ini kita memperhampakan diri kita kepada dia tidak akan lagi memberikan manfaat. Anak-anak yang terpaksa kita turuti keinginan dia sebab sayang sangat sampai jadi anak kusadali, contohnya, na'udzubillah min dzalik. Kita hamba kepada anak pasal apa? Sebab sayang sangat anak. Sedangkan kata Allah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah, ketahuilah akan kalian, harta benda, anak pinak itulah merupakan ujian Tuhan yang sangat berat untuk kita. Akan tiba satu hari, harta benda yang kita terikat sangat-sangat dengan dia, anak-anak yang kita sangat-sangat terikat dengan dia, jaga hati anak sangat-sangat sampai kita lupa untuk jaga Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan tiba hari dua benda ni tidak lagi bermanfaat, melainkan andai kata kita bawa jiwa kita yang bebas merdeka, jiwa yang sejahtera yang hanya bertuhankan Allah, tidak yang lain daripadanya, barulah dia akan selamat. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan siapa yang kembali kepada Allah dalam keadaan jiwa yang sejahtera. Maka saya kira cukup untuk peringatan pada waktu ini. Masanya saya kira memadai, jam pun telah menunjukkan 9:01. Biasanya bila tiba waktu ni saya sangat-sangat takut tuan-tuan akan bertindak kejam. Tahu kan bertindak kejam? Bertindak kejam ni apa dia? Tuan-tuan akan tengok mata tuan-tuan kejam. Jam je tuan-tuan nak tengok. Tuan-tuan tak nak tengok lagi saya. So saya kira cukuplah untuk waktu ini. Saya pun jutaan kemaafan kalau ada salah dan silap. Gembira saya untuk datang ke surau Al-Fatih. Nama pun sedap, dengar semangat nama. Masya Allah, Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan yang telah membuka kota Konstantinopel, hasil daripada jiwa yang merdeka. Walaupun dia merupakan seorang anak raja, tapi jiwa seorang yang merdeka tak sama dengan jiwa yang terkongkong. Dia sudah tidak lagi melihat akan dunia, tetapi yang dimelihat ialah untuk membenarkan janji Nabi. Apa kata Nabi SAW? La tuftahanna al-Qastantiniyah fala ni'mal amir dhalikal amir wala ni'mal jaysh dhalikal jaysh. Sultan Muhammad Al-Fatih bila dengar hadis ni, dia kata, aku nak jadi orang yang Nabi sebutkan tersebut. Akan terbukanya kota Konstantinopel, yang mana pemimpin bagi tentera yang menyerang kota Konstantinopel itu merupakan pemimpin yang terbaik, dan tentera yang menyertainya itu merupakan tentera yang terbaik. Maka hiduplah seorang anak khalifah. Ayahnya merupakan seorang khalifah di istana yang besar, tapi dia hidup dalam keadaan hidup sebagai seorang pemimpin perjuangan untuk membenarkan sabda Nabi SAW, sehingga akhirnya terbukanya kota Konstantinopel seperti mana yang dijanjikan oleh Nabi, dan tertera namanya sebagai orang yang merupakan pemimpin yang terbaik, tentera yang terbaik yang dibimbing oleh diri dia. Wallahu ta'ala alam. Aku liqauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.